Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi bayani kathrati turuqil khair. Bab pada menyatakan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan nak buat amal yang baik terlalu banyak di hadapan kita, sehingga setiap masa kita boleh buat amal yang soleh terlalu banyak. Sama ada kita duduk seorang, bergaul dengan keluarga kita, anak isteri kita, dengan jiran kita, dengan masyarakat kita, bergaul dengan berbagai-bagai makhluk, penuh dengan jalan-jalan. Sama ada kita nak buat baik ataupun nak buat jahat. Jalan nak buat baik itu dibuka pintu yang luas oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Al-Baqarah ayat 215. Dan apa-apa yang kamu buat daripada amal kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengannya. Menunjukkan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya. Di antaranya ialah apa-apa amal kebajikan yang kita buat. Jangan duduk bimbang orang tak tahu kita buat, nak tunjuk ke orang. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ni duduk susah nak tunjuk ke orang. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Al-Baqarah ayat 197. Dan apa-apa yang kamu buat daripada kebaikan, nescaya diketahui oleh Allah. Apa-apa sahaja amal kebajikan yang kamu buat, apa-apa sahaja amal baik yang kamu buat, diketahui oleh Allah Ta'ala. Jangan bimbang, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala yang menentukan kelebihan dan pahalanya, walaupun orang tak tahu. Wa qala Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Al-Zalzalah ayat 7. Maka sesiapa yang beramal seberat habuk yang halus amal kebajikan, nescaya dia melihatnya, yakni pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang buat amal yang baik walaupun halus sebesar habuk. Zarrah ni ialah habuk yang kita lihat bila matahari menembusi atap yang tumbuh, nampak berabuknya. Kalau tak ada, tak nampak dengan mata. Tengok dia teropong baru nampak. Itu makna zarrah. Walaupun amal yang baik itu halus sangat, kita pun tak sedar itu amal baik, Allah Ta'ala akan tunjuk pada hari kiamat kelak. Kita tak sedar kita buat ni baik, halusnya benda tu, terlalu halus sangat. Allah Ta'ala akan menghitung pahalanya di sisinya pada hari kiamat kelak. Wa qala Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsihi. Al-Jathiyah ayat 15. Sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka bagi dirinya. Amal itu bagi dirinya, bukan bagi orang lain. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada amal soleh kita. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Semua amal soleh yang kita buat tu balik pada kita juga. Kebaikannya kepada kita, berkatnya dalam kehidupan dunia pada kita, dan pahalanya di hari akhirat setelah kita mati, diletak dalam kubur, setelah berlakunya hari kiamat, balik pada kita amal kebaikan itu. Jangan bimbang, jangan susah, tak pergi ke orang lain. Wal ayatu fil babi kathiratun. Dan ayat-ayat Quran berkenaan dengan bab ini terlalu banyak. Wa ammal ahadithu fa kathiratun jiddan wa hiya ghairu munhasirah, fanadhkuru tarafan minha. Dan ada pun hadis-hadis yang berkait dengan bab ini terlalu banyak juga, tak terhitung banyaknya, maka kami sebut sebahagian daripadanya. Hadis yang pertama, an Abi Dzarrin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah,
ayyul a'mali afdalu? Qala al-iman billah wal jihad fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdalu? Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamanan. Qultu fa in lam af'al? Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amali? Qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa dia amal yang lebih afdal, yang lebih baik? Sabdanya, beriman kepada Allah dan berjihad pada jalannya. Aku bertanya lagi, selepas itu aku bertanya lagi, apakah dia hamba yang paling afdal, yang dimerdekakan? Sabdanya ialah yang lebih baik, yang lebih mahal harganya, yang lebih baik disayangi oleh tuannya dan lebih banyak harganya. Aku bertanya lagi, jika saya tidak mampu melakukan demikian, sabdanya SAW, engkau menolong orang yang mengerjakan amalan, ataupun engkau membuat bagi orang yang tidak boleh buat kerja. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, jika sekiranya saya lemah untuk melakukan sebahagian amal itu, sabdanya, engkau tahan melakukan kejahatan terhadap orang ramai, sesungguhnya itu sedekah daripadamu untuk dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan sebahagian daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan banyaknya amal kebajikan. Apabila seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar yang kita baca ceritanya minggu lepas, seorang sahabat yang awal masuk Islam, termasuk yang awal masuk Islam, yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak memegang apa-apa jawatan kerana lemahnya, namun dia mengumpulkan beberapa hadis yang dia ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah hadis ini. Abu Dzar menceritakan, satu hari dia bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa dia amal yang paling afdal, yang lebih besar fadilatnya, kelebihannya, lebih banyak pahalanya? Apa dia? Sabdanya, beriman kepada Allah. Itu paling besar sekali. Beriman kepada Allah itu adalah yang paling besar. Sebab apa paling besar? Kerana semua amalan-amalan kita disahkan dengan adanya beriman kepada Allah. Sekiranya amalan-amalan itu dibuat, walau baik macam mana, banyak mana sekalipun, kalau tak ada iman kepada Allah, ditolak, tidak ada kelebihannya, ataupun imannya batal. Dia beriman kepada Allah, tiba-tiba dia batalkan iman dia dengan buat kerja syirik, buat kerja yang merosakkan iman. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demi sesungguhnya, jika sekiranya mu sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya terhapuslah amalanmu
semua amalanmu diwahyikan kepadamu, diwahyikan kepada rasul-rasul yang lebih dulu daripadamu, sama je sejak Nabi Adam sehingga mu. Sekiranya merosakkan iman dengan melakukan syirik, maka semua amalan kamu ditolak oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Buat ibadat lelah saja, belanja banyak-banyak, tolong orang, habis saja, tidak ada pahala. Sekiranya berlaku syirik, menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik itu ada dua. Yang pertama syirik yang nyata, iaitulah menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, sembah patung, sembah berhala, sembah tokong, sembah manusia, sembah pohon kayu, sembah jin, sembah syaitan, beribadat pada yang lain daripada Allah. Itu syirik yang nyata. Termasuklah juga percaya kepada hukum syariat yang lain pada hukum Allah Ta'ala. Ini syirik yang nyata, syirik yang terang-terang. Kemudian syirik yang tersembunyi, syirik yang sembunyi dalam hati. Yang sembunyi dalam hati, syirik khafi, ialah kita buat ibadat nak tunjuk ke orang, nak bermegah-megah berbangga dengan diri sendiri. Syirik yang nyata menyebabkan kufur, pahala hilang. Syirik yang khafi, Islam lagi, pahalanya tak ada, pahalanya tak ada. Dengan sebab itu kita mestilah beriman kepada Allah dengan hati yang ikhlas di dalam amalan kita. Oleh kerana itulah dalam mazhab Syafi'i diajar tiap-tiap amal ibadat kerana Allah Ta'ala, berpuasa kerana Allah Ta'ala, semayang kerana Allah Ta'ala, dimasukkan di dalam niat itu. Dalam mazhab Syafi'i kita disebut kerana Allah Ta'ala, untuk menyatakan iman yang tegas kepada Allah Ta'ala. Kerana iman ini menjadi syarat, iman yang ikhlas menjadi syarat amal ibadat seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, amal yang lebih afdal ialah berjihad pada jalan Allah. Apa makna jihad? Jihad dalam bahasa Arab dia berperkataan al-juhdu dan al-jahdu. Al-juhdu jihad, al-jahdu jihad. Jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan wa jihadan. Itu dalam kamus bahasa Arab, dalam ilmu saraf. Makna dia ialah al-juhdu. Al-juhdu dengan makna at-taqah, iaitulah tenaga. Kita menyumbangkan segala tenaga yang ada pada diri kita pada jalan agama Allah Ta'ala, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Menyumbangkan tenaga, tenaga tubuh badan kita, tenaga fikiran kita, tenaga harta benda kita, tenaga keluarga kita, sahabat handai kita, segala tenaga yang ada pada kita, kenderaan kita, apa saja digunakan untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Itu at-taqah. Kemudian al-jahdu dengan al-masyaqqah, iaitulah menghadapi kepayahan. Kita sanggup menghadapi segala kepayahan dan kesulitan, sehingga menyebabkan jadi sakit hati, menyebabkan sakit tubuh badan, menyebabkan kita dizalimi, kita diunyanya, sehingga menyebabkan mati. Itu al-masyaqqah, menyebabkan mati. Itu makna jihad. Sanggup menegakkan agama Allah, mengerahkan segala tenaga dan nikmat yang Allah Ta'ala beri bagi meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana pahalanya sangat besar. Mengapa besar pahalanya? Dia sebab kita bersungguh menegakkan agama, menyebabkan orang lain selamat. Orang lain selamat, orang lain jadi ikut Islam, berpegang dengan Islam.
Siapa kita mati, orang berpegang dengan Islam, pahala siapa lagi? Berpanjangan pahalanya. Pahala dia berpanjangan. Di sinilah Al-Fudail bin Iyad telah menerima surat dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ialah seorang ulama di zaman tabi'in yang berjihad dengan kalam, dengan cakap, berjihad dengan tulisan, dan berjihad di medan perang. Abdullah bin Al-Mubarak yang dikenali dengan Amirul Mu'minin fil hadis, raja dalam ilmu hadis, dihormati oleh masyarakat di zamannya. Dia tulis surat kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ialah seorang ulama fiqh, tasawuf dan hadis yang terkenal di zaman itu, yang mengajar di masjid Mekah dan Madinah. Mengajar di Mekah, dia banyak duduk di Mekah. Dia Abdullah bin Barak tulis surat kepada rakan dia Fudail bin Iyad, dan surat itu dia mengatakan, ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'adu wa man kana yakhdabu khadduhu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu wa man kana yat'abu khayluhu fi batilin fakhuyuluna yawma as-sabihati tat'abu. Wahai sahabatku yang sedang beribadat di dua tanah haram, sedarlah kamu hanyalah buat main-main saja dengan ibadat, buat main-main dengan ibadat. Sekiranya kamu bermegah kerana pipi kamu dibasahi oleh air mata kerana khusyuk beribadat di Mekah dan Madinah, ketahuilah sesungguhnya leher-leher kami berlumuran dengan darah kerana di medan perjuangan untuk menegakkan Islam. Sekiranya kenderaan kamu penat di medan kebatilan, kamu naik kuda, naik kereta, naik ke sana kemari, penat di medan kebatilan, maka kenderaan kami penat di medan perjuangan. Bila Fudail bin Iyad baca surah ini, dia menangis. Dia menangis. Dia kata, betul, 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 apa yang tulis ni betul. Lalu dia tanya kepada budak muda yang bawa surat tu, mu minat ada ilmu hadis? Mu minat ada ilmu hadis? Budak aku kata, minat ilmu hadis. Aku nak beri ilmu padamu. Aku telah menerima hadis ini daripada guru aku daripada guru dia, daripada guru dia, daripada sahabat Nabi, daripada Nabi SAW, bahawa Nabi telah bersabda, seseorang itu tidak boleh mencapai kelebihan orang yang berjihad, yang berjuang dalam menegakkan agama Allah semasa orang yang berjihad itu keluar, kecuali dia sanggup sepanjang masa itu berjaga tidak tidur langsung dan berpuasa tidak makan langsung, terus dalam keadaan beribadat, dia mendapat kelebihan itu, barulah dia boleh mendapat kelebihan itu. Seseorang tu tak mampu, tak tidur langsung, tak makan langsung, kalau sanggup buat begitu, kamu bolehlah kelebihan, dapat pahala orang yang berjihad pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang lain, seorang sahabat Nabi berjalan musafir jauh melalui padang pasir, lalu berjumpa dengan satu lembah. Disebut oleh Tirmizi dalam sunan dia, lembah yang ada mata air, yang ada cerong, musim kemarau, tak kering, airnya jernih. Lalu dia berfikir, alangkah baiknya kalau aku bawa anak isteri aku ke sini, buat rumah di sini, boleh bertanam, boleh pergi kambing, pergi unta, bertanam pun boleh, tak bergaul dengan orang, buat ibadat je, buat ibadat di sini, alangkah baiknya. Tapi aku nak balik tanya Nabi dulu. Sahabat di mana? Dia tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya berjumpa satu kawasan yang subur, yang banyak airnya, tak kering musim kemarau. Saya berniat
nak bawa anak bini saya duduk di situ nak beribadat, tak campur dengan orang duduk di situ sehingga kemati. Nabi kata jangan, sesungguhnya engkau berada satu hari dalam masyarakat, satu hari bersama dengan orang ramai, menghadapi kesusahan, sabar menghadapi berbagai-bagai maksiat, lawan kemungkaran. Itu maksudnya. Kamu duduk satu hari di sini lebih baik daripada 70 tahun kamu duduk di sana. Di sinilah kelebihan al-jihad fi sabilillah yang disebut dalam hadis ini. Kemudian Abu Dzar tanya, lepas bari jihad apa dia pula? Kata Nabi, memerdekakan hamba. Apa dia hamba yang lebih afdal untuk dimerdekakan? Kerana zaman dulu zaman dipakai hamba. Hamba ni ialah kebiasaannya diambil daripada tawanan-tawanan perang. Tawanan perang diambil, lelaki, perempuan, kanak-kanak dijadikan hamba dan boleh dijual beli. Ini zaman dulu. Sama ada dalam masyarakat Arab, masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Eropah, begitulah berlakunya. Bila Islam mari, Islam tidak menghapuskan terus hamba ni. Dilakukan polisi al-muamalah bil mithli, iaitulah setimpal. Oleh kerana orang Islam yang ditawan dijadikan hamba, maka mereka yang ditawan jadikan hamba juga. Tetapi Islam mewajibkan jaga hamba macam jaga anak isteri. Tidak boleh menyeksa dia, tidak boleh dengan ditugaskan bebanan yang berat. Macam jaga anak isteri, wajib beri nafkah. Kalau zalim sikit berdosa, dosanya sangat besar. Kemudian Islam meletakkan denda. Barang siapa yang melakukan kesalahan, yang pertama dendanya memerdekakan hamba. Orang yang bersumpah, dia bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, benar dia langgar sumpah, merdeka hamba, merdekakan hamba dia merdeka hamba. Itu langgar sumpah, memerdekakan hambanya. Seorang yang bersumpah dia nak cerai bini dia, sumpah ni macam mana ni? Nak cerai bini ke nak langgar sumpah? Maka bini baik, bini orang yang saleh, lebih baik dia tak cerai, dia langgar sumpah itu, bayar, merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Barang siapa yang bersetubuh dengan isteri bulan Ramadan waktu siang hari, dia yang pertama merdekakan hamba. Barang siapa yang buat kesalahan zihar, menyamakan isteri dia dengan mak dia, dengan adik-beradik dia, hukumnya ialah zihar. Zihar, denda dia memerdekakan hamba. Selagi tak merdekakan hamba, tak boleh bergaul dengan isteri dia. Ini hukumnya. Itu denda yang pertama. Yang kedua adalah denda, yang ketiga denda. Yang pertama merdekakan hamba. Barang siapa yang memerdekakan hamba, pahalanya sangat besar, fadilatnya besar, sehingga dalam dunia Islam tidak ada lagi hamba hapus. Tak ada hamba kalangan masyarakat Islam. Ini dia. Memerdekakan hamba, pahala sangat besar. Maka Abu Dzar tanya, wahai Rasulullah, hamba yang macam mana paling besar pahala yang kita merdekakan? Kata Nabi, yang paling engkau kasih, hamba yang comel kalau perempuan, yang kuat bekerja, yang rajin, yang taat pada Tuhan dia, yang baik, sayang. Ini yang paling afdal, paling besar pahalanya. Yang paling mahal harganya, paling mahal harganya, paling besar pahalanya. Begitulah juga kalau kita nak sedekah. Sedekah barang yang kita sayang. Yang kita sayang itu lebih afdal. Yang kita kasih, keluar zakat, beri yang hak yang kita sayang, hak molek sekali. Ini yang paling afdal. Ini menguji perasaan kita.
Itu yang lebih besar pahalanya. Kemudian Abu Dhar kata, saya tak mampu, saya ni miskin, hamba tak ada. Nak mendahulukan hamba tak ada. Nak sedekah tak ada, pitih. Duit tak ada. Nak bagi benda tak ada. Macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, mu tolong orang. Mu tolong orang buat kerja. Tengok orang buat kerja, mu pergi tolong dia, bantu dia. Pergi bantu dia, tolong menolong. Di mana menolong orang buat kerja ni adalah amal kebajikan. Tolong buat kerja. Mu tengok orang tu dia betul buat kerja, mu pergi tolong dia. Saja pergi tolong, bukan nak upah, tolong dia. Itu amal kebajikan. Ataupun mu buat kerja untuk orang yang tak reti. Orang tu tak reti, tak mampu, orang yang sangat susah, sangat miskin, mu tolong dia. Sama ada tolong beri fikiran, tolong beri nasihat, tolong dengan tenaga. Itu amal kebajikan. Dia beri pahala. Itu adalah amal kebajikan. Lalu Abu Dhar kata, saya dah urut nak tolong orang. Macam mana pula? Nak tolong orang pun dah urut. Nak tolong tak reti, tak pandai. Nak buat kerja tak pandai. Kata Nabi, mu jangan buat jahat ke orang. Jangan buat jahat kepada orang. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan orang marah. Jangan buat kejahatan terhadap orang. Buat kejahatan terhadap orang. Orang marah ni, ada orang yang baik marah, orang yang jahat marah. Kalau orang baik marah, berdosa kita. Kalau orang jahat marah, boleh pahala kita. Itu pula. Orang jahat marah kita, boleh pahala. Dimaksud dari sini ialah kita jangan buat jahat kepada orang. Itu adalah amal kebajikan. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kata boleh pahala sedekah. Tuhan beri pahala sedekah padamu. Hadis yang kedua, an Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahli sadaqah wa nahyun an munkari sadaqah wa yuj'u min dhalika rak'atan juga radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berpagi menyuruh kepada yang baik dia beri pahala, mencegah kemungkaran dia beri pahala, dan cukup bagi seseorang itu untuk mendapat kelebihan itu dengan 2 rakaat sembahyang. Menunjukkan bahawa nak mengerjakan amal yang soleh ni mudah sangat. Mudah. Kelebihannya besar, kerjanya mudah. Tiap-tiap sendi yang ada pada anggota kita dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Tiap-tiap sendi yang ada pada kita, maka tiap-tiap satu tasbih, tiap-tiap satu tasbih, biasanya orang bina tasbih dengan sendi, subhanallah, 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 alhamdulillah, bilang dengan jari. Ada orang tu bilang wasbih, bilang wasbih batu ke, buah tamar ke, dengan apa saja bilang. Yang lebih afdal dengan tangan. Tangan menjadi saksi ini lebih afdal. Lebih afdal lagi. Di mana tasbih yang diucap, sendi-sendi yang digunakan untuk membilang tasbih itu, subhanallah, dia beri pahala. Alhamdulillah, dia beri pahala. La ilaha illallah, dia beri pahala. Mudah je, sebutan yang sangat mudah. Sangat mudah. Kemudian menyuruh kepada yang baik, suruh orang buat baik, cakap je suruh orang buat baik. Satu perkataan, satu kalimah, suruh orang buat baik, dia beri pahala. Tengok orang yang buat dosa, cegah kemungkaran, cegah kemungkaran, dia beri pahala. Dan sembahyang sunat duha 2 rakaat sahaja, yang ada di dalamnya bacaannya, takbirnya, tasbihnya, semua ada dalam itu, maka mendapat semua pahala itu. Ini menunjukkan bahawa nak mengerjakan amal kebajikan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sejak pagi lagi boleh buat bila-bila masa saja. Hadis yang berikut,
darinya anhu radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq wajadtu fi masawi a'maliha nukha'atu takunu fil masjidi la tudfanu rawahu Muslim. Darinya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan kepada aku amal-amal umatku baik dan jahat, sama ada di alam barzakh ataupun di alam akhirat, wallahu a'lam. Dibentangkan kepada Nabi amal-amal umat dia, menunjukkan bagaimana Nabi sayang pada umat dia. Kalau boleh semua umat dia ni buat amal kebajikan, tak buat dosa langsung, ini harapan Nabi. Seramai-ramai umat dia, kalau boleh semua sekali nak beri syafaat masuk syurga belaka, sayang ni Nabi pada umat dia, sehingga Allah Ta'ala bentang pada Nabi amalan-amalan umat dia. Kata Nabi, maka aku dapati di dalam amal-amal yang baik itu ialah membuangkan perkara-perkara yang menyakiti di tengah jalan. Buang benda yang menyusahkan orang di tengah jalan, batu ke, kayu ke, duri ke, benda yang menyusahkan orang tengah jalan, maka dia tolong buang. Ni dok tunggu bandarang buang, kita tak tahu bandarang ada. Ini benda yang menunjukkan bahawa semangat amal kebajikan sudah hilang daripada orang Islam. Zaman dulu tak ada bandarang, tak ada apa boleh tengok dia buang sendiri. Ni dok, kalau lembu ni mampus akan dok situ lah, lalu seorang ada tahu. Ini adalah amal kebajikan, tolong buang. Ini adalah kerja kebajikan untuk orang ramai. Membuang benda yang menyakiti di tengah jalan, itu amal kebajikan yang aku tengok umat aku buat. Dan aku dapati di antara amal yang jahat itu meludah di dalam masjid. Di mana masjid negeri Arab, bukan macam masjid negeri kita, masjid ada latar begini. Negeri Arab masjid atas tanah. Negeri Arab zaman dulu, zaman ni dah dia pakai lekor-lekor dengan batu tanda buat masjid. Nak ludah pakai ludah dalam masjid. Di antara kejahatan kata Nabi, ludah dalam masjid yang tak ditimbus, yang tak dikambuh. Kalau nak ludah dalam masjid kena gali, kambuh. Itu masjid atas tanah, masjid amal dulu. Di antara dosa yang umat aku buat ialah meludah dalam masjid yang tak dikambuh, kata Nabi. Kecil je, tapi menyakiti orang. Orang memandang jejek, memandang kotor, menyebabkan orang sakit hati. Bukan saja ludah, apa saja menyebabkan orang sakit hati boleh memberi dosa pada kita dengan sebab perbuatan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi', yang keempat, hadis yang keempat daripada bab anhu radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ra'aytum law wada'aha fi haram akana 'alayhi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun rawahu Muslim.
Maksudnya daripadanya radhiyallahu an, yakni daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu juga menceritakan bahawa beberapa orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, pergilah orang yang mempunyai harta yang banyak, yang mempunyai kesenangan dan kemudahan hidup, dengan pahala-pahala yang banyak. Mereka bersembahyang seperti kami bersembahyang, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, mereka bersedekah dengan lebihan harta-harta mereka. Mana kami tak ada nak buat apa, kami tak ada harta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak Allah menjadikan kepada kamu apa yang kamu boleh bersedekah dengannya? Sesungguhnya tiap-tiap satu tasbih subhanallah diberi pahala sedekah. Tiap-tiap satu takbir Allahu Akbar diberi pahala sedekah. Tiap-tiap satu tahmid alhamdulillah diberi pahala sedekah. Tiap-tiap satu tahlil la ilaha illallah dia beri satu sedekah. Menyuruh kepada yang baik dia beri sedekah. Mencegah kemungkaran, kejahatan dia beri pahala sedekah. Dan pada kemaluan seseorang kamu memuaskan hawa nafsu dengan isteri kamu, dia beri pahala sedekah. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang memuaskan hawa nafsunya dengan kemaluannya itu dapat pahala juga? Sabda Rasulullah SAW, adakah kamu tidak lihat kalau seseorang itu melakukannya secara haram, yakni kemaluan, berzina haram, adakah kepadanya dosa? Begitulah juga sekiranya dia melakukan perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka baginya pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni menceritakan beberapa orang sahabat, khususnya dikenali ahli suffah, seperti Abu Hurairah, termasuklah orang miskin yang lain macam Abu Dzar. Abu Dzar ni bersimpati dengan orang miskin, maka dia banyak cerita hak orang miskin. Waktu orang miskin ni datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami orang-orang kaya ni semayang macam kami juga. Orang kaya ni, orang ada duit, semayang macam kami, puasa macam kami juga. Bila siapa giliran sedekah, mereka boleh beri sedekah, kami tak boleh beri sedekah sebab tak ada duit, tak ada harta. Macam mana kami nak dapat pahala ni? Tak ada. Pahala sedekah tak ada pada kami, ada pada orang kaya saja. Lalu Rasulullah kata, tidakkah Allah Ta'ala jadikan pada diri kamu itu banyak benda yang boleh kamu dapat pahala sedekah? Pada diri kamu tu, pada anggota kamu. Lalu Nabi bilang tasbih, duduk saja kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu subhanallah boleh pahala sedekah. Kalau ulang banyaklah. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh pahala sedekah. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, boleh pahala sedekah. Tahlil la ilaha illallah, boleh pahala sedekah. Lepas tu suruh orang buat baik, nasihat orang buat baik, boleh pahala sedekah. Tengok orang buat jahat, nasihat jangan buat benda ni, boleh pahala sedekah. Cakap aja boleh pahala sedekah. Termasuklah bersetubuh dengan binimu, Nabi kata boleh pahala sedekah. Bila setubuh dengan bini ni jadi haram, puas hawa nafsu boleh pahala juga. Nabi kata, tidakkah kalau mempuaskan hawa nafsu secara haram boleh dosa? Dosa lah. Begitu juga kalau buat secara halal boleh pahala. Hadis ini menunjukkan setiap anggota kita ni yang Tuhan beri adalah nikmat.
Nikmat ni bukan saja nikmat fitih, termasuk nikmat yang ada pada tubuh badan kita, kesihatan kita. Semua nikmat ni kalau digunakan untuk amal kebajikan boleh pahala. Disebut dalam hadis yang lain, bila puak-puak kaya ni tasbih juga, tahmid juga, tahlil juga, mereka mengadu, wahai Rasulullah, puak-puak kaya ni tahu rahsia. Kalau kami tanya Rasulullah ni tak tahu tasbih macam kami juga. Macam mana ni? Nabi kata, awalnya itu kelebihan yang Tuhan beri pada siapa yang dikehendaki. Dia nak kata apa lah. Kesimpulannya, amal kebajikan ni ada pada tiap-tiap diri kita, dihuraikan oleh hadis-hadis yang berikut. Hadis yang kelima, anhu radhiyallahu anhu qala liyan nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. Daripadanya daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau memandang kecil, memandang rendah daripada amal kebajikan yang sedikit, walaupun engkau berwajah manis terhadap saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan bahawa kita senyum ke kawan kita pun boleh pahala juga. Kalau kita senyum, kawan kata senyum apa, tak ada apa-apa, nak pahala, kata banyak dia senyum nak boleh pahala, senang jawab dia. Kadang-kadang dia kata senyum saja ni, kata orang mikir khoya, tak ada, senyum kepada sahabat kita, menunjukkan muka yang manis, boleh pahala sedekah. Ada yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha, wallahu a'lam.